Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam PDPR 2.0 bagi Bahasa Melayu tahun 3. Semoga kalian berada dalam keadaan yang terbaik untuk belajar pada hari ini. Bersedia untuk belajar? Sediakan buku teks, sediakan buku aktiviti jilid 1, sediakan alat tulis dan juga sediakan buku tulis tata bahasa. Baiklah, anak-anak yang cikgu kasihi, anak-anak yang hebat ini. Apa tunggu lagi? Jom kita belajar bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Sharif. Jom kita belajar, iaitu hari ini kita akan belajar tentang tema 2, iaitu kesihatan dan kebersihan. Unit 4, saya sehat. Tajuknya khasiat vitamin C. Suka makan vitamin C? Angkat tangan. Ya cikgu, saya ada makan vitamin C kat rumah cikgu. Hari ini kita akan belajar tentang khasiat vitamin C. Kemahirannya ialah membaca. Selain daripada membaca, kita juga akan mempelajari tentang pelbagai jenis ayat. Ayo, hari ini standard kandungan kita ialah 2.1, iaitu asas membaca dan memahami. Standard pembelajarannya 2.1.2, membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami pelbagai jenis ayat. Tengok ya. Dan objektif yang hendak kita capai pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan satu ayat penyata, satu ayat tanya dan satu ayat seru. Jom anak-anak kita membuka buku teks muka surat 23, maka akan nampak halaman ini yang bertajuk khasiat vitamin C. Nampak ada seorang murid yang sedang terbaring, kesian dia sakit. Baiklah, kita teruskan dengan membaca petikan terlebih dahulu. Sudah 2 hari Saiful mengalami demam selesema. Pada pagi itu, ibu telah menyediakan sup sayur untuk Saiful. Saiful, makanlah sup sayur ini, kata ibu. Baiklah ibu, kata Saiful. Apakah khasiat sup sayur ini, ibu? Tanya Saiful. Ibunya tersenyum lalu menjawab, sup sayur ini banyak khasiatnya. Sayur-sayuran dalam sup ini kaya dengan vitamin C yang dapat membantu Saiful cepat sembuh. Vitamin C berupaya untuk meningkatkan ketahanan badan, jelas ibu. Oh, banyak kelebihan vitamin C ini, kata Saiful. Ya Saiful, oleh itu Saiful perlu menghabiskan sup sayur ini. Tambah ibu lagi. Terima kasih ibu, saya akan mematuhi nasihat ibu, kata Saiful. Moga Saiful cepat sembuh, balas ibu sambil tersenyum. Itulah perbualan antara ibu dengan anaknya Saiful yang sedang mengalami demam selesema. Anak-anak cuba perhatikan ejaan selesema itu. Selalu kita eja selesema S-E-L-S-E-M-A. Betul tak? Jadi bermakna ejaan yang betul ialah S-E-L-E-S-E-M-A. Sebutannya selesema. Dapat ilmu pengetahuan tentang ejaan yang betul pada hari ini. Jom kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Nak belajar lagi kan? Jom kita belajar lagi ya. Terlebih dahulu anak-anak permata hati cikgu, jom kita terlebih dahulu mempelajari tentang pelbagai jenis ayat yang terdapat dalam petikan itu. Dalam petikan itu ada ayat penyata, ada ayat tanya, ada ayat seru dan juga ada ayat perintah. Jadi untuk memahami ayat ini dengan lebih mendalam, ayo, cikgu telah menyediakan video untuk anda pelajari secara mudah. Berdasarkan video ini, mudah untuk anak-anak memahami jenis-jenis ayat tersebut. Apa tunggu lagi? Jom kita tonton video ini bersama-sama dengan cikgu. Hello semua. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis ayat. Dan jenis-jenis ayat terbahagi kepada ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya dan ayat seru. Apakah perbezaan antara jenis-jenis ayat ini? Contoh-contoh ayat penyata. 1. Mereka berkumpul di padang sekolah. Mereka berkumpul di padang sekolah. 2.
Orang Inggeris itu fasih berbahasa Melayu. Orang Inggeris itu fasih berbahasa Melayu. Minumlah teh ini dahulu. Fikirkanlah sebelum bertindak. Jangan petik bunga itu. Usah bermain di tepi jalan. Sila beratur sebelum masuk ke dalam kelas. Jemput makan bersama-sama. Minta anda semua bersabar. Apakah pekerjaan ayah awak? Siapakah nama adik kamu? Mengapakah kamu menangis? Berapakah harga baju itu? Bilakah kamu akan bertolak ke Melaka? Di manakah letaknya kedai runcit Pak Hamid? Bagaimanakah keadaan ibu kamu? Aduh, sakitnya gigiku yang berdarah ini. Aduhai, malang sungguh nasib anak kecil itu. Jangan engkau datang mengacauku lagi. Amboi, lama sungguh kau mandi. Cis, berani engkau menentang kata-kataku? Rupa-rupanya dialah yang membantu saya menyelesaikan masalah itu. Bagaimana anak-anak bermata cikgu setelah menonton video yang cikgu sediakan tentang pelbagai jenis ayat tersebut? Adakah anak-anak sudah memahami ayat penyata, memahami ayat tanya, memahami ayat seru dan juga memahami ayat perintah? Cikgu yakin bahawa anak-anak sudah semakin faham. Namun demikian, cikgu ingin berkongsi tips mengenali jenis-jenis ayat tersebut supaya memudahkan anak-anak untuk menjawab soalan tentang jenis-jenis ayat sebentar lagi, terutama ayat-ayat yang terdapat dalam buku teks tersebut. Jadi tips pertama yang cikgu ingin kemukakan pada anak-anak ialah tentang ayat penyata, iaitu pada akhir ayat ada tanda noktah, iaitu tanda titik. Jadi apabila anda melihat tanda titik itu, maka itu ialah ayat penyata. Contoh yang cikgu nak berikan, wanita itu ialah ibu saya. Perhatikan di hujung cikgu ada letakkan tanda bulat di situ. Nampak tak ada tanda titik ataupun tanda nota? Maka secara tak langsung itu ialah ayat penyata. Yang berikutnya, tips kedua yang ingin cikgu kongsikan dengan anda ialah tentang ayat tanya. Pada akhir ayat tanya ada tanda soal, ada tanda telinga, nampak macam telinga kan? Itu adalah tanda soal. Jadi contohnya seperti, siapakah nama awak? Ada tanda soal, nampak tak? Ada tanda soal. Kalau ayat penyata ada tanda nokta, kalau ayat soal, ayat tanya ada tanda soal. Boleh faham? Jadi ayat tanya ada tanda soal. Tips ketiga yang cikgu nak beri adalah tentang ayat seru. Pada akhir ayat ada tanda seruan. Ada tanda garis satu dan ada tanda titik di bawahnya. Itu dipanggil tanda seruan. Jadi contohnya, aduh sakitnya kakiku. Jadi kaki dia sakit. Ada tanda seru. Di ujung tu ada tanda bergaris, menegak dan ada tanda titik di bawahnya. Itu tanda seruan. Boleh faham anak-anak permata hati cikgu? Cikgu sudah bulatkan di situ. Jadi, kalau ada tanda ini, maka itulah namanya ayat seru. Dan yang terakhir, tips yang terusnya cikgu nak berikan ialah ayat perintah. Pada akhir ayat, meminta kita melakukan sesuatu. Itu merupakan arahan. Contohnya, sila makan ubat itu dengan segera. Ada tanda nota, tapi ayatnya bermaksud untuk kita melakukan arahan yang telah diberikan. Sebab itu dipanggil perintah kan? Jadi itu dipanggil ayat perintah. Macam mana? Anak-anak permata hati cikgu.
Adakah dapat lebih memahami tentang jenis-jenis ayat tersebut? Cikgu yakin bahawa anak-anak semakin faham. Sudah menonton video? Sudah ada tips? Apa lagi tunggu? Jom kita membuat latihan. Ayo kita nyatakan jenis-jenis ayat yang diwarnakan dalam petikan tersebut. Saiful, makanlah sup sayur ini, kata ibu. Nampak? Yang diwarnakan dengan warna merah. Apakah jenis ayatnya? Cikgu berikan contohnya. Kita tengok tanda tips yang cikgu berikan. Bulatkan. Oh, ada apa itu? Itu ialah ayat perintah. Di mana kita nak buat? Anda buat dalam buku tata bahasa. Jangan lupa tulis hari, tulis mata pelajaran dan juga tarikh hari ini dan tulis sumber. Sumbernya daripada buku teks muka surat 23. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan latihan yang kedua. Ayat yang kedua yang telah diwarnakan dalam buku teks. Apakah khasiat sup sayur ini, ibu? Tanya Saiful. Tengok pada tipsnya dan nyatakan jenis ayat tersebut. Tadi itu sebut kan? Nanti anda akan nyatakan jenis ayat tersebut. Dan yang seterusnya, sayur-sayuran dalam sup ini kaya dengan vitamin C yang dapat membantu Saiful cepat sembuh. Jenis ayatnya apa? Lihat pada tips. Lihat pada panduan. Apakah jenis ayat ini? Nanti nyatakan. Oh, banyak kelebihan vitamin ini, kata Saiful. Jenis ayat dan lihat pada tips. Ada bagi tips. Jadi anda boleh dapat menyatakan apakah jenis ayat ini. Yakin boleh. Terima kasih ibu. Saya akan mematuhi nasihat ibu, kata Saiful. Begini ayatnya dan lihat juga pada tips yang cikgu telah berikan. Moga Saiful cepat sembuh, balas ibu sambil tersenyum dan juga nyatakan jenis ayat tersebut. Saya yakin bahawa anak-anak permata cikgu yang hebat ini akan dapat menjawab kesemua soalan tentang menjelaskan jenis-jenis ayat dalam petikan pada muka surat 23. Ada satu soalan uji minda yang cikgu hendak berikan kepada anda juga terdapat dalam buku teks, iaitu mengapakah sayur-sayuran penting untuk kesihatan badan. Juga cikgu mahu anak-anak nyatakan, berikan pendapat anda, berikan pandangan anda berdasarkan buku teks pada muka surat 23 itu, dan juga anda boleh berikan pendapat-pendapat anda yang lain juga tulis dalam buku tata bahasa, buku kecil itu ya. Baiklah, jadi latihan pengukuhan lihat pada buku aktiviti jilid 1. Macam biasa cikgu hanya menggunakan 2 buah buku, iaitu buku teks dan buku aktiviti jilid 1 buat masa ni. Sila jawab soalan pada muka surat 25 dan 26 buku aktiviti jilid 1. Semua tentang menyatakan jenis-jenis ayat yang diberikan dalam petikan. Tentu anak-anak boleh melakukannya, dapat melakukannya dengan baik. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Sekian saja perkongsian ilmu buat kali ini. Mohon maaf atas sebarang kekurangan diri, keterbatasan ilmu dan kemahiran yang ada pada diri hamba ini, kerana cikgu ialah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang serba kekurangan, yang ilmunya masih cetek, yang ilmunya hanya ada setitis saja ilmu nak dibandingkan dengan lautan yang luas. Apatah lagi nak bandingkan dengan ilmu Allah, kalam Allah yang maha luas, tak ternilai, tak terukur ini. Namun, kita perlu terus belajar. Kerana jika kita berusaha, kita akan berjaya. Ingat itu. Bila kita berusaha, kita akan berjaya. Jadi, kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jaga diri, kerana tak lama lagi kita akan bersua muka. Jadi, jaga diri, jaga kesihatan. Kita jaga kita. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.